Pernah tak ada orang tanya satu soalan pasal kepercayaan awak dan awak terus macam terkedu, tak tahu nak jawab apa? Hari ni kita nak selami kisah seorang lelaki yang lalui benda ni. Kita akan tengok macam mana satu soalan je boleh ubah dia dari seorang yang tak yakin kepada seorang yang sangat petah berhujah. Jadi macam mana perjalanan dia? Mula-mula ada satu cabaran besar pada iman dia, lepas tu dia mula mencari jawapan. Dari situ dia belajar cara guna analogi untuk berhujah dan dia juga berdepan dengan pertembungan antara sains dan benda-benda yang kita tak nampak. Akhir sekali cerita ni akan bawa kita untuk cuba lihat lebih jauh melangkaui apa yang ada depan mata kita. Baiklah, jom kita mulakan. Watak utama kita nama dia Baris. Dia ni seorang pemuda biasa je. Sampailah satu hari, dunia dia macam digoncang hanya sebab satu soalan ringkas dari kawan dia, Ayas. Dan inilah soalannya. Soalan yang mengubah segala-galanya. Cuba bayangkan, bila soalan tu ditanya, semua orang senyap. Sunyi sepi. Awkward kan? Tapi bagi Baris, kesunyian tu bukan sekadar janggal. Dia rasa macam ada satu tanggungjawab besar tiba-tiba jatuh atas bahu dia. Dia bukan terasa hati atau apa tahu, tapi bila kawan-kawan dia semua diam, dia rasa macam terbeban. Dia rasa dia perlu cari jawapan, bukan untuk diri dia je, tapi supaya dia boleh terangkan kepercayaan dia dengan jelas, dengan yakin. Okey, jadi apa Baris buat lepas tu? Dia tak duduk diam je. Di sinilah kita masuk fasa kedua perjalanan dia, di mana dia ubah rasa kecewa tu menjadi satu usaha yang sangat-sangat berdisiplin untuk mencari ilmu. Dan dalam pencarian tu, dia jumpa seorang mentor. Nama dia Emre. Emre ni bukan calang-calang orang. Dia bagi Baris satu keyakinan baru, satu janji yang wow, sangat berani. Dia kata, iman ni boleh dibuktikan dengan kepastian macam 2 darab 2 sama dengan 4. Bayangkan, bagi Baris, ini macam satu pencerahan. Oh, iman ni bukan sekadar percaya buta-buta je, tapi ada logik di sebaliknya. Perubahan pada Baris memang luar biasa. Tengoklah langkah-langkah ni. Daripada cuma rasa terbeban, dia mula kaji sendiri, lepas tu dia cari guru dan akhirnya, dia betul-betul dedikasikan hidup dia untuk belajar. Sampai tahap dia kaji teks-teks asal tahu. Ini bukan main-main punya komitmen. Jadi, bila dah ada ilmu, apa langkah seterusnya? Praktis. Baris pun mula cuba terangkan idea-idea yang dia belajar. Dia mulakan dengan kawan dia, di Lava. Dan cara dia terangkan tu sangat menarik. Dia guna analogi. Hujah pertama dia berkisar pada satu konsep yang dipanggil lisan ihal atau bahasa keadaan. Apa benda tu? Senang je. Ideanya, semua benda di sekeliling kita ni seolah-olah bercakap dengan kita walaupun tanpa suara. Macam uniform polis, kita nampak aja kita tahu dia polis kan? Macam tu jugalah. Hujah ni kata, setiap bunga, setiap cap jari, semuanya ada mesej tersendiri tentang siapa pencipta dia. Lepas tu, dia bagi satu lagi contoh yang memang tak sangka. Nyamuk. Ya, nyamuk. Dia kata, nyamuk ni macam seorang jururawat pakar. Dia pandai cari saluran darah, dia bagi ubat bius supaya kita tak rasa sakit dan dia pastikan darah kita tak beku. Fikirkan sejenak, semua kepakaran ni, adakah ia terjadi secara kebetulan je? Ataupun ia menunjukkan ada satu reka bentuk yang sangat pintar di sebaliknya? Nah, perbandingan ni memang deep. Tengok kalau manusia cipta lengan robot, kita sibuk nak patentkan. Kalau orang lain tiru, kita kata itu jenayah plagiat. Tapi, bila kita tengok lengan manusia yang jauh-jauh lebih canggih, kita senang-senang je kata ia kebetulan. Jadi Baris tanya, kenapa standard kita berbeza? Kenapa double standard? Okey, perjalanan Baris tak berhenti di situ. Kali ni, dia jumpa pula dengan Sab. Sab ni lain macam sikit cabaran dia. Dia ni jenis yang percaya 100% pada sains. Apa-apa pun, sains jawapannya. Dan Sab ni, dia punya yakin tu, dia buat satu kenyataan yang sangat berani. Dia kata, satu hari nanti, sains akan maju sampai kita boleh hentikan kematian. Bukan main lagi. Baris jawab balik dengan sini sikit, tapi bijak. Dia kata, oh ya ke? Lepas dah hentikan kematian, korang nak alihkan bumi keliling matahari pula ke? Jawapan ni makan dalam, sebab ia tunjukkan betapa tak logik ni angan-angan Sab tu. Dia dah keliru antara apa yang manusia mampu buat dengan kuasa alam yang lebih besar. Terus Sab terdiam, malu sendiri. Dan sebenarnya, Sab sendiri tersepit. Sebab sebagai orang yang percaya sains, dia tahu alam semesta kita ni pun ada tarikh luput. Teori Big Bang pun ada sebut pasal penghujung alam. Jadi logiknya, apa gunanya hidup selama-lamanya kalau kita duduk atas kapal yang memang akan karam?
Selepas berdebat pasal sains, Barish bawa perbualan ke tahap yang lebih dalam lagi. Kali ni, ia bukan pasal bukti-bukti luar, tapi pasal cara kita memandang realiti, pasal persepsi kita sendiri. Dia guna satu metafora yang cantik, tirai renda. Bayangkan dunia kita ni macam tirai renda yang sangat halus. Kalau kita asyik tengok corak kat renda tu je, maksudnya dunia material ni, kita akan terlepas pandang apa yang ada di sebalik tirai tu. Jadi, ini satu ajakan untuk kita cuba jengok ke belakang tirai, lihat apa yang ada di sebaliknya. Macam mana nak jengok tu? Baris ajak kita buat satu eksperimen minda, satu perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Jom kita ikut. Mula-mula, badan kita. Pecahkan lagi, jadi organ. Lagi kecil, tisu. Lagi kecil, sel, molekul. Dan akhirnya, kita sampai ke unit paling asas, iaitu atom. Dan bila sampai ke atom, kita jumpa satu fakta yang memang boleh buat kepala kita pening. Rupa-rupanya, 99.999% atom tu hanyalah ruang kosong. Kosong! Maksudnya, semua benda yang kita rasa padat dan pepejal, kerusi yang awak duduk sekarang, badan awak sendiri, sebenarnya hampir semuanya adalah kekosongan. Gila kan? Fakta ni betul-betul mengubah cara kita pandang dunia fizikal. Dan perjalanan ni tak berhenti ke atom je. Kalau kita pergi lebih dalam lagi, kita akan jumpa quark dan zarah-zarah yang lagi kecil sampailah kita tiba di sempadan dunia fizikal. Menurut Barish, inilah hadnya sains material. Di titik inilah, kita terpaksa berdepan dengan satu realiti yang berbeza. Satu realiti yang bukan lagi jirim. Jadi, persoalannya, apa yang ada di sebalik tirai material tu? Apa yang ada di sebalik kekosongan tu? Bagi Barish, jawapan yang paling logik ialah satu zat yang mempunyai sifat-sifat yang berlawanan dengan dunia kita. Kalau dunia kita musnah, dia kekal. Kalau kita ni lemah, dia maha berkuasa. Kalau kita serba tak tahu, dia maha mengetahui. Inilah kesimpulan yang didapat selepas mengembara ke dalam atom. Jadi kalau kita lihat semula, kita nampak kan perubahan besar pada Barish? Daripada seorang yang hanya mampu mendiamkan diri bila dicabar, dia berubah menjadi seorang yang proaktif. Dia bukan je cari faham untuk diri sendiri, tapi dia juga mampu berdialog dan menerangkan pandangan dia. Inilah sebenarnya inti pati cerita ni. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir untuk kita fikirkan bersama. Walaupun cerita ni pasal iman, tapi prosesnya, proses mempersoal, belajar dan cuba melihat apa yang terselindung adalah sesuatu yang universal, yang semua orang lalui. Jadi soalan saya untuk anda, selain daripada agama, apakah tirai lain yang mungkin membentuk cara anda melihat dunia? Mungkin ia andaian kita, ideologi kita atau kepercayaan yang kita tak pernah persoalkan.